Alright, jangan sabar dulu. Jangan ukur lagi. Benda tak habis lagi cerita. Benda tak habis lagi cerita. Dia walaupun Malaysia dia ikut kalau segambut lain. Sungai besi lain. Okay, masa teruskan. Kita sambung. Tapi most of the my patient, sebabnya micropenis ni adalah didiagnose oleh doktor masa lahir. Maksudnya bukan tiba-tiba lah. Dia maksudnya tidak akan ada persediaan tiba-tiba. awal lah kan. Kalau masa doktor check masa lahir tu, doktor akan dapat diagnose dah. Macam mana? Sebab doktor akan check keseluruhan badan baby. Okay? So doktor akan check termasuk tapi kalau baby zakar. Dia maksudnya ratio dia tak sama lah kan. Sebab baby pun memang kecil. Itu dia ada bacaan lain pula untuk baby. So maksudnya kalau dia micropenis lagi kecil lah kan. Maksudnya kecil. Ratio dia tak sama lah dengan kalau betul-betul micropenis, dia adalah sangat weird. Makna tengok dia sangat weird. Macam pelik sangat zakar dia. Sebab memang pendek pelik. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Muhammad Noor, abang air mani anda. Tak dalam podcast merentan kita kali ni. Okay, kali ni saya nak tanya beberapa soalan-soalan yang mungkin saya rasa macam selamanya memang segan nak tanya, tapi kali ni saya tanya juga. Saya tanyalah sikit soalan-soalan yang panas sikit kat Dr. Samhan kali ni. Nombor satu, saya nak tanya. Okay, semenjak Mak Noor buat social media lah berkenaan dengan ujian air mani dan sebagainya kan. So, benda tu kan macam dapat sambutan lah. So, Mak Noor punya DM ni memang dihujani dengan pelbagai-bagai jenis soalan. Kalau mampu kita baca, kita baca. Kadang-kadang tak mampu nak baca sebab kadang-kadang 500-600 kali masuk. Kan? And then tak kurang juga ada suruh jadi detektif, tunjuk gambar spender suami dia. Astaghfirullahaladzim. Akak rasa ni air mani, boleh tak Mak Noor check kan? Macam-macam. Macam-macam nak bawa spender lah pula. Tapi dalam banyak-banyak soalan yang Mak Noor pernah terima, satu ni memang Mak Noor baru sangat tahu. I tak pernah tahulah. Sebab bukan, memang di luar bidang Mak Noor, memang tak pernah tahu. Nak tanya soalan dah terbayang lah macam mana? Nak tanya mesti kan. Dia punya term dia adalah micropenis. And then somehow dia ada tunjuk tau. Sungguh? Iyalah. Sebab mana tak pernah tahu benda tu apa. Dia kata dia nak cakap segan kan. Dia nak kahwin. Tapi keadaan dia macam tu. Mana dia sebut micropenis? Mana sebenarnya apa micropenis? I tahu lah. Maksudnya secara bahasanya I dapat faham lah, micro, kecil, penis kan. Tapi Mak Noor tak tahulah macam dia ada satu condition di mana benda tu macam memang penyakit ke apa kan. Lepas tu baru dah ditunjuk. Mak Noor kata kat dia tak boleh hantar dekat TikTok. TikTok akan ni kan dia email lah gambar tu. So memang Mak Noor memang terkejut lah. Dan Mak Noor rasa macam Mak Noor baru tahu benda tu wujud. Benda tu wujud memang sebenarnya memang suruh dia lah cakap. Tak nak cakap. Asal macam mana tu? Itu memang tak boleh dibaiki macam ni Mak Noor. Pernah jumpa tak? Bukan pernah jumpa, banyak kali lah. Serius lah? Serius. Dia macam ni Mak Noor. Kadang-kadang orang tak faham apa maksud micropenis. Micropenis ni kalau untuk orang Asia dan juga sebab dia kena ikut bangsa mana. Micro ni, how micro is micro. Kita kena tahu dulu berapa ukuran dia. Kita kena tahu ukuran dia. Adakah loceng Doraemon? Tak tahu. Jadi kita tahu ukuran dia. Macam mana? Basically macam ni. Secara mudahnya untuk orang dewasa yang dah akhir balik, yang dia sudah tidak ada penambahan saiz dah. Contohnya dia stop dah saiz dia. Bermaksud kalau tegang tu, kalau kendur lebih kurang dalam 7 cm. Lebih kurang. Average lah. Plus minus 7 cm. Kalau tegang lebih kurang average dalam 13 cm. Kalau nak ukur daripada bawah sampai ke kepala tu, berapa cm. Itu adalah secara normal. Malaysia? Okay. Malaysia. Tu ramai lah tengah ukur tu. Jangan sabar dulu. Jangan ukur lagi. Benda tak habis lagi cerita. Benda tak habis lagi cerita. Dia walaupun Malaysia dia ikut kalau segambut lain. Sungai besi lain. Okay, masa teruskan. Kita sambung. Tapi most of the my patient, sebabnya micropenis ni adalah didiagnose oleh doktor masa lahir. Maksudnya bukan tiba-tiba lah. Dia maksudnya tidak akan dah ada persediaan tiba-tiba. awal lah kan. Kalau masa doktor check
masa lahir tu doktor akan dapat diagnose dah. Macam mana? Sebab doktor akan check keseluruhan badan baby. Okay, so doktor akan check termasuk tapi kalau baby zakar. Dia maksudnya ratio dia tak sama lah kan, sebab baby pun memang kecil. Ya, itu dia ada bacaan lain pula untuk baby. So maksudnya kalau dia dewasa, micropenis, lagi kecil lah kan? Maksudnya kecil. Ratio dia tak sama lah dengan kalau betul-betul micropenis, dia adalah sangat weird. Makna tengok dia sangat weird. Macam pelik sangat zakar dia. Sebab memang pendek pelik. Tapi tapi kes ni hanya lebih kurang dalam 5% saja. Wujud, tapi memang sikit lah. Memang very rare lah. Sangat rare. Sangat-sangat rare. Tapi apa yang berlaku adalah di kalangan rakyat Malaysia, orang dia dewasa claim. Lelaki, mereka claim masalah micropenis. Sedangkan dia adalah obesity. Obesity Mano. Benda ada, tapi dia tenggelam kat dalam. Mana? Macam tu. Tak baiklah doktor jahat mulut. Dia jadi macam kura-kura Mano. Kepala kura-kura. Benda ada, tapi ada kat dalam. Treasurehan sikit lah. Treasurehan sikit. Tapi bila dia ukur, kenapa pendek? Tapi bila dia turunkan berat badan, dia dah exercise, benda tu tiba-tiba panjang. Sebenarnya tidak memanjang sebenarnya bang. Memang ada kat dalam. Dah kurus. Benda ada kat dalam. Kenapa? Sebenarnya normal je lah. Normal sebenarnya. Tapi orang klaim, kenapa saya punya tak ada batang langsung? Kepala saja doktor. Seriously, kepala saja. Waktu tu saya tengok, tak, you kena turunkan berat badan. You turunkan berat badan, nanti batang tu terkeluar. Yelah. Tapi benda tu tak jadi semalam kan? Dia tak jadi semalaman kan? Betul tak? Itulah masalah. Mungkin dia memang obes daripada kecil kot. Sama juga. Bila doktor, kenapa saya masa saya umur 15 saya punya panjang, umur 20 saya panjang, tapi dah naik 40 ni makin pendek ya doktor? Benda masuk dalam. Kau ni kan bang, kau macam tak tahu berat badan kau. Dulu badan macam ni bang, waktu muda kan. Itulah pasal. Maksudnya kebanyakan masa kalau orang claim dia micropenis tu sebenarnya bukan micropenis, sebab mungkin ada masalah badan. Tapi kalau orang micropenis tu maksudnya macam ujian lah kalau memang betul-betul micropenis, memang doktor memang akan diagnose dah daripada awal lahir lagi. Dan doktor dah intervene dengan mungkin doktor akan suggest untuk buat operation dan sebagainya lah. That's the thing lah. So kalau macam betul-betul dia didiagnose micropenis tu, sebenarnya maksudnya memang dia ada kecacatan lah kan. Tapi sangat rare. Sangat rare lah. So rare. Yang mana tengok tu sebenarnya apa? Mungkin tenggelam lah kot. Saya biasa tengok yang memang tenggelam kan. Tak baik lah bang. Email pula. So kalau micropenis tu, you kena dapat diagnosis lah. Bukan tiba-tiba je jadi macam tu kan. So sepatutnya daripada kecil you dah tahu dah detect note kan waktu daripada lahir. Macam kecacatan yang lain lah. Macam kecacatan anggota yang lain lah. Maksudnya jari tak cukup satu ke. Dia macam tu. Masalah cleft ke. Macam tu tak boleh kahwin lah kan? Tak boleh kahwin lah kan? Kenapa tak kalau betul-betul yang dia micropenis tu. Dia kahwin part lain lah. Maksudnya satu memang kena nafkah batin. Tapi kalau dapat fahamkan memang pasangan dia okey, kalau dia macam tu, then tak ada masalah lah. Gantung lah. Sama juga orang kata, doktor saya ada thalassemia, saya tak boleh kahwin lah doktor. Payah juga. Nanti semua orang yang ada thalassemia semua tak ada jodoh lah maksudnya. Tapi kalau dah faham dah pasangan dia okey, tak apalah kalau abang dah ada thalassemia, saya pun rancang lah kan. Rancang dengan baik. Alright. Dari tadi mana tengok kotak kat depan tu. Kita nak tanya tapi tunggulah nanti. Benda apa sebenarnya tu? Oh ya. Alright, ni bukan ni yang ni kopi. Kopi. Okey. Dia asal macam ni bila saya treat saya punya patient dan saya perlukan dia ambil suplemen, terutamanya tongkat ali. Sebab tongkat ali memang dalam banyak kajian menunjukkan bahawa tongkat ali sangat bagus untuk lelaki. Satu, dia boleh tingkatkan hormon testosteron. Yang kedua, dia boleh lancarkan pengaliran darah. Dia juga boleh bantu untuk mereka yang ada masalah mandul. Dia juga akan boleh bantu untuk menambahkan dia boleh kekerasan. Increase sperm macam tu lah. Dia akan increasekan sperm quality. Itu bagusnya tongkat ali. So that's why. Tapi untuk mereka ambil consume tongkat ali dan juga disiplin, kadang-kadang susah. Nak pegang boleh? Boleh. That's why saya kata kenapa tidak untuk kita buat kopi, sebab orang akan minum kopi hari-hari. Betul. Dan kita buat kopi ni kopi kesihatan, which is memang ada tongkat ali, ubi jaga yang untuk boleh tingkatkan nafsu sikit bagi orang yang lelaki yang kurang nafsu, kopi cepat letih. Kopi jaga apa nama dia? Ubi jaga. Ubi adalah herba juga. Okey. Dan juga guarana. Guarana ni dia daripada Indian punya African punya herba. Sebab dekat satu kawasan dekat South Africa, dia ada, bila kita tengok dalam satu research, kenapa orang dekat kawasan tu dia ramai yang panjang umur, sampai 100 tahun ada.
Ya. Dan mereka ni kerja bukan biasa, kerja naik bukit, turun bukit yang memerlukan tenaga yang tinggi. Dan rupanya mereka consume satu herbs yang dinamakan guarana. So guarana ni dia sangat bagus. Tempat-tempat dia orang lah. Tempat dia orang. So guarana ni dia bagus untuk berikan tenaga yang luar biasa. Sebab orang lelaki dia jenis cepat letih, cepat yang tak bertenaga. Jadi kadang-kadang terlalu stres, balik rumah dah habis dah energi sebab dah kerja. So bila consume him coffee, dia akan rasa different. Badan dia akan rasa tak cepat lesu, tak letih, cepat penat. Kalau orang lelaki kalau penat emosi. Dia macam lelaki period. Betul. Nak bengang je kan. Nak bengang je. That's why. Tapi kopi ni ada rasa-rasa tak? Ada rasa-rasa macam herb ke apa ke? Tak. Itu yang special ni. Kita nak, sebab dia nak, saya punya tujuan adalah untuk orang secara konsisten ambil dan boleh ambil setiap pagi. Dan yang penting adalah kopi ni bukan kopi macam kopi kuat yang boleh menyebabkan jantung berdenyut laju ke sakit kepala. Dia tidak berfungsi sebegitu kan? Tidak. Dia adalah totally natural ingredients dan juga herbs. Dan barang-barang dia pun memang ada backed by scientific evidence lah. Semuanya adalah based on journal dan juga research. Saya buat R&D ni hampir 6 bulan untuk hasilkan this coffee. Dan this coffee. Dan dia adalah semuanya patented, bahan-bahan dia adalah patented dan terbukti secara klinikal. Dan alhamdulillah dah ramai yang dah dapatkan him coffee, ramai yang kenal dah him bukan coffee. Bukan timbang kilo sorry Ni banyak kesamaan ni. So selamatlah untuk dikonsum. Yes. Okay. So boleh nampaklah perubahan dia. Macam kita rasa lebih bertenaga lah. Ramai. Yang ni. Okay. Yang ni bila kita dah buat untuk him coffee, wife kata takkan tak ada kopi untuk wanita. Tapi perempuan apa pula dalam dia? Untuk her coffee, bila kita find out, kita tanya apa masalah untuk wanita pula. Dia kata saya ni jenis yang mood tak stabil, cepat stres. Masalah kan kerja banyak, kerja dekat rumah lagi, kerja dekat pejabat lagi. Ada juga masalah bila dah tak ada tenaga, dah urus suami lagi, urus anak-anak lagi, urus kerja rumah lagi. Dah tak ada tenaga, jadi keinginan tu makin kurang. Jadi susah nak basah, ada masalah macam lesu. So that's why kita hasilkan this formulation untuk her coffee. Kita ada semua barang patented untuk turunkan kortisol, iaitu hormon stres. Ashwagandha, L-theanine, basil leaf, itu semua adalah terbukti secara klinikal. Dan untuk tenaga kita masukkan Codriceps dan juga CoQ10, itu juga familiar. Dan juga yang ketiga adalah untuk masalah wanita, kedalaman, masalah keputihan, period tak teratur, masalah kurang keinginan. Dia ada bahan-bahan seperti kacip Fatimah, serapat dan juga makarut. Semua maksudnya ni kopi sihat lah. Kopi kesihatan. Kadang-kadang ni orang ni bila kita niat kita nak cakap pasal kopi ni adalah kopi kesihatan, tapi dia orang menganggap macam silver bullet pula. Lepas tu nanti salahkan kita. Biasa tak dengar macam tu kan? Biasa dengar. Kan? Ini adalah kopi yang terkandung dalamnya bahan-bahan yang sihat lah. Untuk lelaki, untuk perempuan. Macam tu lah basically apa yang Mano faham kan. Mano macam tertarik juga. Lepas tu kan, macam bila you buat kopi ni kan, tak ada orang mengata-ngata ke? Biasalah. So ada tak? Macam mana you handle benda tu? Memang hebat lah you. Doktor dah lah popular. Mana je Mano. Tapi ada tak orang macam yang macam yelah you kan doktor, lepas tu tiba-tiba keluarkan produk pula. Tak ada ke macam halangan? Okay, basically macam ni Mano, kita kena faham bahawa dalam rawatan kita tidak semestinya ada satu cara. Maksudnya dalam perubatan dia luas. Dia inklusif lah. Inklusif. That's why kita kena faham bahawa ada orang yang akan boleh sihat memang begitu cara dia melalui dengan perubatan doktor. Tapi ada orang juga dia boleh sihat dan juga boleh sembuh dengan melalui perubatan tradisional. Juga ada yang memang doktor tak mampu untuk rawat, which is yang hantu di luar dari itulah. Hantu mistik-mistik. Itu di luar kepakaran doktor. Bukan semua penyakit adalah mesti dengan doktor ataupun mesti dengan ubat. Betul. Dan basically seperti yang saya nak fahamkan juga, bila saya keluarkan any produk, dia adalah mesti bukan produk yang timbang kilo, produk yang tak bermanfaat. Kita tahu bahawa produk-produk ni adalah terbukti secara klinikal dan boleh cari dalam mana-mana research, dalam jurnal dikeluarkan bahan-bahan yang digunakan. Betul. Itu yang penting sebab kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Dia sama macam konsep kalau makanan boleh buat penyakit, ada juga makanan yang boleh buat manfaat kan? Ya, betul. Exactly. Same. So that's why dalam rawatan
Kadang-kadang orang kata, adakah kopi ni ubat? Tidak. Adakah kopi ini boleh merawat? Tidak. Dia adalah merupakan suplemen. Yelah. Suplemen ni makanan tambahan. Macam contoh, kau dalam kat lunch kau tokak ke kau kat tongkat Ali tu? Kau ada ambil kau tongkat Ali kau tokak tak kan? Tiba-tiba kau buat ulam. Tak ada. Mana kau nak dapat? Kau nak pudang kopi, kau minum je lah. Macam tu lah konsep dia, betul tak? Betul. Dia tak kau nak tambahan. ulam tongkat Ali pula. Makanan tambahan. Konsep dia macam tu lah. Makanan tambahan. So, tapi ada tak macam secara personal ada tak orang yang macam memang bash you bila buat as for now tak ada lah, Manu. Okey je lah kan. Okey je. Sebab saya memang sebab produk ni yang saya buat dan saya formulasikan dan terbukti secara klinikal. Macam makna setengah orang tak faham tau konsep tu. Tak tahu, mungkin kita ada sama wavelength tau. Macam makna punya konsep adalah you nak cuba apa rawatan pun tak ada masalah. Betul. Yang penting mesti selamat. Mesti selamat. Ataupun you nak cuba apa-apa ikhtiar lah. Kadang-kadang banyak orang suggest itu, suggest ni. Kita tinggal lagi kita nak kena tahu whether approach yang kita nak cuba tu selamat ke tak. Betul. Macam makna setengah-setengah orang dia suka memperleki-pelekikan orang. Contoh kan, katakanlah orang tu kata kalau kaki dia macam lemah lah kan, you kena, ni makna buat cerita je lah, tak ada pun ni cerita je. Katakan petua dia adalah pergi kat pantai, tanam kaki dalam pasir pantai. Kalau dengar dekat orang-orang yang macam tak terima, dia akan kata lah tak ada kajian saintifik lah, tak ada itu mak nenek. Tapi macam mana punya pandangan pula, terbakar ke kaki dia kalau dia tanam, faham tak? As long as benda tu, method tu adalah tak ada apa-apa pun, tak letak kaki kat pasir je. Berkesan tak berkesan, nombor 2, yang penting benda tu selamat. Sebab dia nak ikhtiar, katilah dia. Itu punya konsep lah. Betul. So makna punya pandangan adalah apa pun yang nak cuba, sebab kita kadang-kadang tak berada dalam situasi orang tau. Kadang-kadang bila kita ada dalam situasi orang yang mengalami sakit tersebut, dia mungkin dah cuba macam-macam cara. So bila dalam keadaan yang dia betul-betul desperate, dia akan cuba. Cuma kita kena advocate orang ramai. Kadang-kadang ada yang masalah juga dalam keadaan desperate. Dia cuba, tapi dia cuba dalam benda yang bahaya. Itu perkataan dia selamat. Sebab tu lah sebenarnya you nak ikhtiar pun kita faham tau. Kadang-kadang kita nak pelbagaikan ikhtiar, tapi tolonglah cari benda yang selamat. Wajib selamat. Benda yang tidak boleh memudaratkan. Wajib benda tu apa selamat. rawatan pun jangan boleh memudaratkan. Sebab berkesan tak berkesan kita tak tahu. Yang penting bukan memudaratkan diri you kan. Macam kau kata kalau kau sakit ni minum klorok, kau janganlah cuba. Kan, faham tak? Betul. Melainkan dia kata kalau kau ni kau minum air rendam dengan limau purut, itu tak apa. Air kelapa ke? Air kelapa sebab berkesan tak berkesan nombor 2, yang penting kau tak mati punya kalau minum air kelapa. Betul. Macam tu lah. Macam betul-betul kalau sesama kan, dia tak kunyit. Kan ada orang gelak kat mana tau. Ada orang-orang yang macam very macam evidence based kan. Macam makna kalau anak-anak makna sesama, makna akan kunyit hidung tu akan taruh kat dahi, membawa sampai ke hidung. Yang orang-orang yang macam very modern ni akan gelak lah. Tapi macam makna rasa tak tahulah, tak tahulah placebo effect ke whatever kan. Tapi jadilah. I tak boleh menjadi kat orang lain. Yang penting jadi kat anak I. Kalau kata itu adalah placebo effect, tak kisah. Jadi ingkos anak I kering. Macam tu lah maksud Ano. Kan lagi pun tak bahaya pun. Ya, tak bahaya, kunyit paling-paling pun kau pergi sekolah hidung anak kau kuning je. Kan? Ya, betul. Tapi banyak orang yang tak boleh lah benda tu. Ya. Aduh, macam-macam. Okay, so yang ni yang last. Okay. Last ni kita bagi nasihat-nasihat sikit lah. Alright. Okay. So apa benda yang doktor boleh cakap dekat orang yang ada masalah ED, tapi dia tak malu nak pergi jumpa doktor? Mungkin dia takut ke apa ke, atau mungkin dia takut cost ke, apa option yang dia ada. Macam itulah. Alright. Okay. Aku dah tak nak cakap kat orang muda ni. Sebab mana tengok makin muda lah Makno. Mana tengok. Betul. Dulu Makno tengok bila buat air mani ke apa kan. Orang tua-tua je lah kalau ada masalah. Sekarang ni umur 25, 26 pun dah ada masalah-masalah yang dahsyat ni. Betul. So apa nasihat? Nasihat kita kena faham bahawa benda yang berkaitan tentang seksual ni dia adalah benda tabu dalam masyarakat kita. Kita jarang orang nak sembang benda dalam selimut, dalam kain ni. Jarang orang nak sembang. Dan even kalaulah contohnya anak tu dia ada masalah, dia tak akan share dengan mak ayah dia.
Kalau kata masa dah kahwin, dia ada masalah benda ni, dia jarang lah nak share masalah Especially ni. lelaki lah kot. Especially lelaki lah. Okay. So that's a problem. Jadi kita jarang untuk bercakap tentang perkara ini, menyebabkan masyarakat kita ada, ya, sebab sifat malu yang tinggi itu bagus, tetapi dia kena bertempat. Kalau andai kata kita ada masalah dan masalah itu membawa kepada lebih pada mudarat, pada perhubungan, pada pasangan terutamanya, pada isteri, kalau lelaki ada masalah ED, dan dia adalah menjadi hak bagi seorang isteri yang patut dapat nafkah batin, tapi dia tak dapat nafkah batin disebabkan oleh suami. Ramai suami ada masalah di mana mereka ini adalah fikir, alah benda kecil je, alah benda ni bukan benda penting pun, benda ni bukan aku dah bagi kau handbag, aku dah bagi duit. Orang yang mati pucuk ni biasanya dia punya perasaan pun pergi bersama-sama dengan ED dia ke? Yes. Ke dia ada rasa tu, ada membuat-buat tapi dia tak boleh? Ada juga macam tu. Tapi most of them akan hilang desire. Hilang desire. Dia jadi macam buat tak apa. Dia macam tu, tak buat pun tak apa. Dia macam benda tak penting sangat lah. Tapi untuk pasangan you dah merana, terseksa, jangan zalimi mereka. Betul. Jangan zalimi mereka. Dan sepatutnya bila suami dan dia tahu dia ada masalah ini, dan of course isteri akan lebih tahu, dia sepatutnya ikhtiar. Ikhtiar. Dan tidak pada ikhtiar kepada produk-produk online dulu. Janganlah. Pergi urut-urut dulu. Dapatkan konsultasi daripada doktor yang bertauliah. Betul, diagnose dulu kan sebenarnya. Diagnose dulu. You betul ke ada masalah ini? Nak kena diagnose dulu. Apa punca dia? Doktor nak tahu dulu. Dan barulah doktor akan suggest apa rawatan dia. So tak perlu untuk malu, tak perlu rasa ego you akan semakin berkurangan. Mungkin ada sebenarnya takut privacy kot. Takut privacy. Tak lah. Tapi kita healthcare worker memang memang dah di bukanlah kita memang, pekerjaan kita ni memang menjaga privasi orang kan. Jangan risau. Sebabnya macam di Him Wellness pun even kita sangat pentingkan private dan confidential. Sebab benda tu doktor kena bagi tahu dia. Sebab kebanyakan dia orang takut. Dia orang rasa macam tiba-tiba esok keluar harian Metro katnya. Siapa nak bagi tahu tentang kau? Tak ada. Sebab tu kalau macam di Him Wellness kita buat by appointment. Bukan datang walk in dan memang tak ada jumpa saya. Yelah, mungkin dia ingat macam tunggu ramai-ramai kan. Mungkin malu kan tu kot. Bukan macam batuk sesama. Kita by appointment. Habis seorang patient, kita treat seorang patient. Sebab tu dia slot dia tu by appointment. Kita tak nak sebab very PNC lah. Sangat PNC. Sangat private and confidential. Dan kita tak expose. Mana Him Clinic ni? Him Clinic dekat Taman Tun, KL. TTDI. HIM Clinic. HIM Wellness. Him Wellness. Him Wellness. TTDI. So ingat. Lagi masuk. So that sebabnya the issue adalah kita nak supaya orang lelaki lebih ramai expose dengan kesedaran untuk dapatkan rawatan tu. Sebab kalau you rasa you the only one, tak, sebenarnya ramai ada masalah ni. Cuma tinggal cakap tak cakap je kan? Cuma takkan aku seorang ada masalah mati pucuk. Tak, sebenarnya ramai ada masalah ni. Mengikut statistik macam tu. So that's why dapatkan rawatan. Sebelum terlambat. Sebab bila makin lambat, makin rumit rawatan dia. Makin rumit. Kalau you dapat diagnose lebih awal, kita boleh suggest rawatan tu dan potensi untuk sembuh lebih tinggi. Mungkin banyak option juga kan? Banyak option lagi. Sampai kalau dah melarat sangat dah? Sama melarat. Kadang-kadang dah sampai 10 tahun, 15 tahun. Benda yang kena pendam, lepas tu baru nak jumpa doktor. Dia agak tricky sikit lah doktor untuk rawat. Tapi kalau baru, doktor saya baru 6 bulan dah, saya rasa performance saya tak okey. Datang jumpa doktor. Apa saya boleh bantu you? Dari sini kita akan explain. Nasib baik datang jumpa I awal. So that kita boleh solve this problem lebih awal. That's the thing. Sebabnya, jangan anggap macam, nanti tak apa, biar dulu, tangguh dulu, tak apa, benda ni. Ramai orang ada masalah denial lah. Masalah denial. That's a problem. Kalau macam doktor tengok kan, macam patient-patient doktor kan, patient-patient doktor tu, kan tadi kita dah tahu dah statistik orang ED kan, berbanding dengan orang pesakit yang datang tu. Seimbang tak? Ke memang jurang dia sangat jauh? Maksudnya ramai sangat orang yang ada di ED, tapi yang datang dapat rawatan tu berapa kerat je. Ya, betul. Macam saya bagi tahu tadi, hanya 16% je yang datang jumpa doktor. Yang 84% lagi memang tak datang jumpa doktor, pergi pada produk online. Masih ramai lagi yang tapi tak faham. Contoh maknanya tengok macam kalau ada produk
apa Viagra semua-semua tu kan. Tapi jual kat online platform okey ke? Basically Viagra tak Sebab ada orang tanya Mak Noh tahu, saya patient yang datang kan, saya beli ni, Mak Noh kata beli kat mana? Beli kat online. Beli online biasanya bukan nama, biasanya macam ni Mak Noh. Ada pun jual, bukan prescription ke benda tu? Dia prescription. Dia mesti kena buy prescription. Dia macam mana? Orang ada satu term dia ingat ubat kuat adalah sama mesti equal dengan Viagra. Faham tak? Dia beranggapan padahal produk tu produk online yang telah diletakkan sildenafil. Faham tak? Bahan memang ada bahan sama dengan bahan Viagra tapi bukan nama Viagra. Dia macam Panadol dengan paracetamol. Faham tak? Dalam Panadol ada bahan paracetamol. Faham? Dalam Viagra ada sildenafil. Brand dia kan? Panadol tu adalah brand dia. Viagra dalam dia ada sildenafil. Tapi dia masukkan bahan yang dia ambil itu adalah Viagra. Tapi bukan Viagra. Dia adalah sildenafil. Bahan tadi yang ada dalam this product. Itu maksud dia. Sebab kalau betul-betul Viagra kena prescription. Memang prescription. Dia tak boleh suka hati kan? Sebab dia memang terkawal kan. Ya. Satu lagi baru terfikir. Ni ada orang tanya juga. Premature ejaculation. Itu doktor akan treat sebagai apa? Itu masalah game awal atau pancuk awal. Itu you kategorikan dia sebagai? Dia part lain pula. Lain pula. Itu kena buat podcast lain tu. Minta maaf kita tak sempat lah. Banyak benda nak cover. Korang tanya banyak sangat soalan. Tu benda lain. Tu totally benda lain. Issue Kalau masalah mati pucuk, benda yang tak boleh naik. Kalau masalah premature ejaculation, benda boleh naik tapi pancuk awal. Manu ingatkan dia tergolong daripada boleh penetration tapi tak boleh sustain. Bukan sama kan? Tak, lain. Itu topik lain tu. Topik lain. Yang ni dia pancuk awal. Dia kurang daripada 3 minit. Keras boleh. Keras okey, cantik 100%. Tapi terpancuk awal. Ada juga orang yang combine. Yang dia tak boleh nak sustain, tiba-tiba pancuk awal. Pun juga ada juga. Pula dia cerita lain. Sama juga. Dia ada 3 part. Satu pancuk awal, satu mati pucuk, satu mandul. 3 beza. Sebab kalau macam orang yang keras, dia tak semesti mandul tadi kan. Maksudnya, sebab mandul ni adalah dia berkait dengan orang tu okey tak pancuk awal. Orang tu boleh keras. Tapi dia ada masalah mandul. Sebab apa? Dia masalah sperm dia tak okey. Sama ada sperm dia cacat, sperm dia slow, sperm dia tak cukup. Masalah sperm. Tapi air mani ada tak? Ada air mani. Tapi sperm dia tak okey. Itu masalah mandul. Tapi keras boleh tak? Boleh keras. Pancuk awal tak? Tak ada masalah pancuk awal. Tapi dia ada masalah mandul. So ada tiga cabang lah ni 3 topik berbeza. Banyak benda kita nak kena cover ni. Banyak masalah kawan lelaki sebenarnya. Aduh. Beza. Tapi tak apa. Itu nanti kita panggil dia lagi. Akan datang. Banyak lagi topik kita nak discuss. Korang boleh komen kat bawah. Korang boleh suggest apa topik-topik yang kita nak cover lagi yang korang tak pernah dengar. Mana pun ada banyak benda nak belajar dengan Dr. Samhan. Anyway, thank you so much Dr. Samhan. Bersama kita ni. Beli kat mana ni nanti ni? Boleh beli dekat website ataupun boleh dapat dekat TikTok saya lah. Boleh dekat dapat showcase. TikTok Dr. Samhan lah. Okay, thank you so much sudah datang hari ni. Nanti insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.